Baik, terima kasih kerana bersama kami di Assalamualaikum hari ini dan bercakap tentang sambutan. Biasanya kalau kita manusia biasa kan, kadang-kadang kita teringin mungkin setiap tahun tu ada hari istimewa yang kita perlu sambut kan? Birthday lah. Birthday lagi, anniversary. Anniversary lagi. Hari ibu. Hari ibu, hari bapa. Hari bapa dan sebagainya. Hari keluarga. Dan tapi hari ini kita nak menyambut hari TLDM kali ke-81 sempena dengan antara usaha dan juga kerja mereka yang telah banyak menyumbang kepada negara, antaranya menjaga perairan negara dan juga sumbangan mereka dalam pencarian MH70, QZ80 dan sebagainya. Dan mereka akan menyambut hari TLDM kali ke-81 27 April ini, tak lama lagi, Isnin. Dan kita ada tetamu di studio iaitu Kapten Samsudin Haji Ludin selaku pengarah perancangan pembangunan TLDM. Assalamualaikum, Kapten. Waalaikumsalam. Boleh panggil Kapten? Ya, silakan. Memang panggil Kapten. Okey, bercerita tentang sambutan hari TLDM ini memang orang kata tradisi setiap tahun akan menyambutnya pada 27 Mei, betul, dan tahun ini dah masuk 27 April. 27 April dan telah masuk ke tahun 81. Ya. Masya Allah, lama sangat tu kan. Nampak kata-kata tadi dah tua dah ya. Hari tua tak apa, jangan tua, kita matang. tua. Mantap. Pattern. Okey, cerita sedikit tentang hari sambutan TLDM. Sebelum tu ya, saya sampaikan salam Panglima Tentera Laut saya, seluruh warga TLDM, kepada TV Al-Hijrah dan kepada penonton di luar sana kerana sudi menjemput wakil TLDM untuk sama-sama berkongsi sesi pada pagi ini. Sambutan macam mana disebut oleh pengacara tadi, sambutan hari jadi, sambutan ulang tahun biasanya diraikan untuk kita mengingatkan apa yang kita capai selama ini. Begitu juga TLDM, sambutan hari ulang tahun diadakan setiap tahun untuk kita mengingatkan peranan kita, tanggungjawab kita dan untuk kita mengimbau kembali pencapaian-pencapaian yang telah lalu untuk kita jadikan pengejaran dan untuk kita jadikan untuk mencari titik pembangunan baru supaya kita mengorak lebih jauh untuk memberi sumbangan yang lebih berkesan kepada negara, terutamanya kepada perairan maritim negara kita. Okey, dan boleh tak Kapten kongsi sedikit mengenai sejarah TLDM sendiri? TLDM bermula 81 tahun yang lalu semasa negara kita di bawah pemerintahan British pada 23 April 1934. Pada ketika itu kita ada pembentukan Tentera Laut Sukarelawan Negara-Negara Selat dan selepas itu selepas peperangan dunia yang kedua kita ditubuhkan Malaya Reserve. Dan pada tahun 1949, ketika komunis sedang berusaha untuk mengambil alih pemerintahan negara dan tentera laut dibesarkan lagi. Kan kita besarkan dengan kita tubuhkan Malayan Naval Force pada ketika itu. Dan belum lagi TLDM Belum. Dan seterusnya pada tahun 1952, kerajaan British menganugerahkan title Diraja, Her Majesty kepada tentera laut pada ketika itu oleh Queen Elizabeth II pada ketika itu. Dan pasca kemerdekaan pada tahun 1958, keseluruhan tentera laut kita diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu dan bergelar Tentera Laut Diraja Malaysia. Dan kita bermula daripada kecil dengan bot-bot kecil, bot-bot peronda, sehinggalah pada hari ini kita telah mencapai satu tahap yang mana kita berada di persada setaraf dengan negara-negara yang maju. Okey, baik Kapten. Saya percaya banyak kejayaan ataupun pencapaian telah dicapai oleh TLDM dan mungkin sedikit boleh kongsikan kepada penonton antara pencapaian TLDM yang terbesar. Pencapaian kita kalau kita himbau yang terdekatlah supaya semua orang nampak. Yang mana ketika operasi mencari MH370 yang lalu, kapal-kapal kita KD Kasturi dan BM6 beroperasi di laut luas bersama-sama dengan tentera laut antarabangsa untuk usaha mencari dan menggerakkan armada kita bersama-sama dengan tentera laut asing. Dan juga ketika usaha pencarian QZ8001 sebagaimana saudari sebutkan tadi, tiga buah kapal kita berjaya menjumpai jasad-jasad, mayat-mayat penumpang-penumpang yang terlibat dalam insiden tersebut. Dan bagi saya itu, bagi TLDM, itu adalah satu kejayaan yang cemerlang di mana apabila ada sahaja penugasan kita mampu untuk berada di laut sana bersama-sama menyumbang tenaga dan yang pentingnya kita buktikan kita berjaya mencapai apa yang dikehendaki. Masya Allah. Dan begitu juga sekarang ini di mana apabila kita berkata tentang angkatan tentera, semua orang nampak kapal yang hebat, kapal yang canggih. Tapi
Selain daripada itu, apa yang kita perlu tekankan kepada umum bahawa pencapaian kita yang paling signifikan adalah untuk kita bersama-sama dengan tentera laut antarabangsa berbincang tentang isu-isu keamanan sejagat. Berbincang tentang bagaimana kita nak menghadapi ancaman-ancaman di laut sana, pencerobohan, pelanunan, keganasan. Dan itu adalah antara pencapaian-pencapaian yang kita buktikan bahawa kita berjaya bersama-sama dengan mereka-mereka memastikan keamanan perairan negara, perairan serantau dan perairan sejagat. Sebagai contohnya, sehingga hari ini kita berjaya menganjurkan kursus-kursus sama ada kursus-kursus asar, kursus-kursus advance yang disertai oleh negara-negara lain. Dan apa yang saya nak tekankan di sini, apabila kita menganjurkan kursus-kursus tersebut, secara tidak langsung, apabila kita berbincang di persada antarabangsa kemudian, kita akan berbincang dengan mereka-mereka yang pernah bersama kita, bersama menghadiri kursus yang kita anjurkan, bersama menghadiri seminar yang kita anjurkan. Dan ketika itu, waktu itu kita ada apa yang dikatakan, kita ada kelebihan untuk berbincang kerana mereka pernah bersama kita. Jadi akan memudahkan komunikasi untuk mencapai hasrat apa yang kita inginkan. Betul. Dan itulah dia, pencapaian tu bukan diukur nilai daripada material saja, tapi usaha setiap anggota, kan. Masya-Allah. Baik, seterusnya berkenaan dengan hari sambutan TLDM kali ke-81 hari ini, kali ini, apa antara aktiviti yang akan dianjurkan? Okey, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, aktiviti-aktiviti kita anjurkanlah untuk kita menghimbau pencapaian kita. Dan apa yang penting selain itu adalah untuk kita mendekatkan kita dengan masyarakat. Supaya masyarakat tahu peranan kita, supaya masyarakat tahu tanggungjawab kita, dan supaya masyarakat tahu bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kita. Jadi bermula hari ini di Lumut, di Kota Kinabalu, di Semporna sana, di Johor, kita bukakan kapal-kapal perang kita untuk dilawat oleh orang awam. Mulai hari ini dan besok. Okay. Oh, itu dah mula pada hari ini. Mulai hari dan besok. Okay, jadi pada jam berapa? Jam 9 pagi tadi sehinggalah ke jam 5 petang. Hari ini dan besok. Saya ulang di Lumut, di Kota Kinabalu, di Semporna, serentak. Kita bukakan kapal-kapal perang kita untuk dilabati oleh masyarakat. Okey, so paling dekat kita sekarang Lumut lah. Lumut lah. Masya-Allah. So antaranya boleh masuk ke dalam kapal perang sendiri, ya? Boleh. Dan pelbagai acara kita anjurkan, bukan setakat melawat kapal perang, pelbagai acara kita adakan untuk membolehkan masyarakat bersama dengan kita. Antaranya kita buat pameran-pameran helikopter, pameran-pameran peralatan kita, dan juga acara-acara yang membolehkan orang awam melihat apa yang kita lakukan di laut sana. Jadi kita maknanya nak tahulah apa tugas-tugas TLDM ni. Kan tu kita lihat di kaca TV sekarang. Masya-Allah. Pernah naik? Tak ada pernah, pengalaman? Tak pernah ada pengalaman lagi. Tapi mungkin ini salah satu platform ataupun cara untuk kita mendedahkan kepada anak-anak kita. Sebagai ibu bapa mungkin kita boleh terangkan kepada mereka, inilah antara anggota yang turut menjaga keamanan negara dan sebagainya. Ada tema khas tak untuk tahun ini? TLDM siaga perairan pelihara. Ringkas tapi padat. Ringkas, padat, kerana kita nak bagi tahu kepada masyarakat awam, kepada rakyat negara kita bahawa itu pencapaian kita sehingga hari ini. Di mana angkatan kita bersiap siaga, perairan kita luar dan kedaulatan perairan kita terpelihara. Kerana di luar sana banyak puncak-puncak ekonomi kita, banyak laluan kapal-kapal dagang kita yang perlu kita pastikan keselamatan. Betul. Jadi untuk hari Isnin ni, adakah Tentera Laut Diraja Malaysia dapat cuti? Tanya. Kita tidak bercuti, tapi kita adakan perbarisan yang besarnya kita adakan di Pekalan TLDM Lumut dan di lain-lain unit yang kecil. Di pagi hari Isnin tu nanti kita buat perbarisan, kita beri anugerah-anugerah kepada anggota-anggota serta unit-unit yang mendapat pencapaian cemerlang pada sepanjang tahun lepas. Kita beri pingat kepujaan Panglima Tentera Laut kepada contohnya kepada kapal selam kita yang berjaya membuat penembakan missile torpedo pada tahun lepas. Yang perlu saya tekankan di sini, itu adalah penembakan torpedo pertama oleh kapal selam di dunia. Black Shark torpedo. Tidak ada negara lain yang membuat penembakan torpedo kecuali Malaysia. Dan kita buktikan bahawa kapal selam kita mampu beroperasi dengan baik, mampu menunjukkan kehebatan bahawa itu adalah investment terbaik negara untuk kedaulatan negara kita. Jadi alang-alang Kapten ada dengan kita sekarang ni, saya ingin tanya sikitlah pada Kapten, sepanjang perkhidmatan sebagai anggota TLDM, apa antara pengalaman yang tak dapat dilupakan?
Mungkin boleh kongsikan? Ya, saya suka untuk kongsikan di sini pada 2011 ketika saya menjawat jawatan pegawai pemerintah KD Jebat. KD Jebat adalah antara kapal terhebat kita, kapal termoden kita, kapal perang kita. Pada ketika itu saya dan KD Jebat serta beberapa kapal perang lain terlibat dalam latihan bersama tentera laut asing. Singapura, New Zealand, Australia dan tentera laut Royal Navy. Ketika latihan sedang dilaksanakan, tiba-tiba KD Jebat dan saya sebagai pemerintah mendapat notis, mendapat kawat daripada headquarters mengatakan terdapat sebuah kapal dagang kita ditawan oleh Lanun di perairan Pulau Tioman pada ketika itu. Dan waktu itu ianya adalah merupakan satu cabaran kepada saya. Kerana ketika kita sedang terlibat dalam sebuah latihan antarmangsa dan tiba-tiba kita perlu alihkan tumpuan kita kepada usaha untuk menyelamatkan kapal kita yang ditawan oleh Lanun. Yang kita tidak tahu di mana posisi mereka. Kita tidak tahu apa yang senjata yang dibawa oleh Lanun-Lanun tersebut. Tapi alhamdulillah berkat maklumat yang kita terima pada headquarters dan juga perancangan yang kita buat bersama dengan kapal-kapal lain yang bersama dalam forces seperti itu, alhamdulillah kita berjaya menjejak kapal tersebut dan pada awal pagi jam 3 pagi lebih kita berjaya mendapatkan kembali kapal tersebut tanpa berlaku sebarang pertempuran, tanpa berlaku sebarang kejayaan pertumpahan darah. Tetapi apa yang saya banggakan pada ketika itu adalah keupayaan kita untuk berdiplomasi dengan Lanun tersebut. Kita berkomunikasi, kita memujuk mereka supaya menyerahkan dan kita terangkan apa akibat dia kalau mereka terus merampas kapal tersebut. Dan alhamdulillah akhirnya mereka meninggalkan kapal dan kapal diserahkan kepada kita. Semuanya berlaku dengan selamat dan keesokan harinya saya dan kapal-kapal lain, kapal-kapal tidak ramai lain berjaya sertai kembali latihan bersama tentera laut asing. Dan itu adalah satu yang membanggakan kerana berlaku di hadapan tentera laut antarabangsa yang bersama kita. Dan kita buktikan kita mampu buat kumpulan operasi seperti itu. Mana kapten ada ketika kejadian tersebut? Saya sebagai kapten kapal pada ketika itu. Dan saya mengetahui informasi itu. Saya dengar pun dah rasa berdebar-debar. Saya terus terbayang macam dalam filem Pirates of the Caribbean. Tapi itu zaman dulu-dulu. Ni moden pun masih berlaku. Masih ada lagi. Dan saya okey. Memang saya rasa saya sedang melakonkan sebuah watak. Masya Allah. Tetapi kita hanya berdoa supaya ianya berjaya dengan selamat. Tidak berlaku sebarang perkara yang tidak kita diingini sama ada di pihak kita ataupun di pihak mereka yang merampas kapal. Dan saya percaya masa itu perasaan kapten bercampur bau. Ya, dan saya memohon petunjuk Allah SWT supaya beri petunjuk yang terbaik, supaya saya buat keputusan yang terbaik. Tapi alhamdulillah saya mendapat pedoman, nasihat daripada headquarters. Saya sentiasa berkomunikasi kerana kita mempunyai sistem komunikasi yang cukup canggih untuk kita, walaupun jauh antara jarak kita dengan headquarters seperti itu, tapi semuanya berlaku dengan selamat, dengan mudah. Boleh tak Kapten kongsikan sedikit macam mana kata musuh-musuh Lanun ni pada zaman sekarang? Sebab yang kita dipaparkan di filem macam saya sebutkan tadi, semuanya zaman dulu-dulu kan. Mesti ada tampal sini pakai topi besar. Tapi Lanun sekarang bagaimana? Lanun sekarang mereka juga seiring dengan teknologi semasa. Mereka mempunyai peralatan yang canggih dan mereka juga menggunakan maklumat intelligence. Kapal mana yang boleh mereka rampas, kapal mana mereka rasa mereka tak mampu untuk rampas. Kerana mereka menggunakan semua maklumat yang ada supaya operasi mereka tak salah. Kalau salah operasi, mereka merampas kapal yang cukup kelengkapan untuk melawan kembali, cari pasal. Jadi semuanya mereka lakukan secara teratur. Mereka mempunyai line of emotion mereka tersendiri. Dan Lanun ini memang tinggal di laut? Tak, mereka di darat. Mereka menggunakan bot-bot laju dan mereka tengok dan mereka tahu pergerakan-pergerakan kapal. Mereka ada jaringan maklumat mereka yang lengkap. Jadi itu adalah satu kecanggihan maklumat informasi terkini. Bukan digunakan untuk kebaikan saja, digunakan untuk advantage kepada pendapatan melalui cara-cara yang haram. Okey, baik Kapten, kami daripada pihak TV Al-Hijrah sendiri mengucapkan tahniah di atas kejayaan yang telah dicapai oleh TLDM dan juga kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kapten Syamsuddin Hajiludin, pengarah perancangan pembangunan TLDM dengan apa yang mereka capai setakat ini selama 81 tahun. Ia adalah salah satu yang perlu diraikan. Okey, insya-Allah terima kasih lagi sekali Kapten dan kita ucapkan selamat menyambut hari sambutan Hari TLDM ke-81 dan semoganya berjalan dengan lancar untuk hari Isnin ni.
Ya, dan kepada penonton-penonton mana yang duduk kat Kuala Lumpur, kat Selangor ni, bolehlah merancang hari Minggu anda ataupun hari ini terus nak packing-packing pergi Lumut. Paling terdekat lah tu. Betul tu. Okey, alright. Kita akan berhenti rehat seketika dan selepas ini kita akan bersama dengan Ustaz Ustaz Toha. Nantikan selepas ini.